Welcome back to rumahku.com. Saya Saiful Sufian dari MN Associate Shah Alam. Hari ni saya berada di Kayangan Heights. Kayangan Heights ni terletak di Bukit Subang. Kalau daripada Shah Alam boleh melalui Highway Gatri dan exit Bukit Subang, dan teruskan sampai ke sini lah. So daripada highway untuk ke sini lebih kurang daripada exit lah, maksud saya daripada exit sampai ke sini lebih kurang tak sampai 5 km. So memang sangat dekat. Dan highway terdekat dia adalah Gatri. Dan anda boleh shopping apa semua dekat Bukit Subang pun. Yes, memang ada amenities dia sendiri. Ada segi, ada macam-macam. Ataupun tuan-puan boleh pergi ke belah Dernet Alam. Pun dekat. Lebih kurang dalam, sebab kalau exit tu dia belah sana, dia bukan belah sini. Sebab kalau macam saya daripada Rawang, saya akan exit belah kiri. Kalau tuan-puan daripada Shah Alam, so tuan-puan akan exit sebelah kiri juga, lepas tu masuk ke kanan. So boleh pergi ke seberang sana, Dernet Alam. Ataupun kalau nak rasa yang okey sikit, grand sikit, boleh terus sampai ke Bukit Jelutong. Ada je Jaya Grocer. So tu antara pasaran-pasaran yang besar lah. Tapi dekat sini ada international school, iaitu Seri Cahaya, sekolah menengah, sekolah rendah. Yang tu memang dekat. Boleh katakan bersebelahan dengan Kayangan Heights. So memang dekat, tak jauh. Dan ada satu masjid juga berdekatan dengan sekolah tu. So memang tak jauh. Dan untuk villa ni, dia adalah 4-story villa. So dia ada swimming pool. Yang tu jap lagi kita cerita. Saya minta maaf, saya tak boleh nak buat shoot drone macam biasa dekat kawasan ni. Atas kekangan kawasan ni, di-recognize sebagai authorization zone. That means saya tak boleh nak fly sebarangan macam saya buat. Saya minta maaf. Tapi saya boleh terangkan dekat dalam video di mana land area untuk rumah ni iaitu 16,000 square feet. Ya Allah, besar sangat. 16,000 square feet itu memang sangat besar. Dia besar ke belakang. That's why kalau tuan-puan tengok swimming pool ni besar. Dia bukan kecil. Dan untuk build up rumah ni iaitu 8,000 square feet. So yang besar ialah 4 tingkat. Dekat atas tu adalah dekat aras 1, 2, 3. Dekat aras 3 tu dia ada lobby yang boleh parking kereta 4 sehingga 5 buah kereta. Tapi bergantung kepada saiz kereta tuan-puan lah. Kalau besar mungkin 4 saja. Kalau kecil mungkin boleh muat 5. Macam tu lah. Bergantung kepada saiz kereta tuan-puan. Kalau semua Alphard Vellfire yang jenis besar-besar MPV tu, mungkin 3 saja. Macam tu lah. Bergantung pada saiz kereta tuan-puan. Saya cuma memberi anggaran secara kasar sahaja. Rumah ni currently digunakan sebagai homestay. Dan rumah ni memang dijaga dengan baik. Dan owner pun kadang-kadang duduk sini juga. Kadang-kadang kalau tak ada guest kami, dia pun macam nak tukar angin, dia duduk macam tu lah. Tapi rumah ni boleh dikatakan hampir setiap hari dikemas. Sebab je lah rumah ni digunakan sebagai homestay. Dan rules dekat kawasan ni, untuk macam ni dia buat homestay. So penjaga rumah ni bagi tahu saya tadi, dia kata dia tak boleh nak vacuum ataupun nak buat blower yang bunyi kuat-kuat sebelum pukul 10 pagi. Lepas 10 pagi okey. Sebab itu adalah macam privacy untuk penduduk kawasan ni. Penat cerita. So jom, hari ni berbeza sikit. Saya nak ajak tour luar dulu sebelum saya masuk dalam. Dan bukan di bahagian car porch. So jom kita jalan. Okey tuan-puan, ini adalah swimming pool dia. Dan ada lagi beranda, dan boleh buat BBQ lah. Pun ada juga dekat sini. Sebenarnya rumah ni dia sangat sesuai untuk orang yang mempunyai family yang besar. Sebab dia ada 8 bilik dan 1 bedroom. Dan of course lah dia ada store lah, tapi saya tak kira lah berapa store dia. Tapi memang sangat sesuai untuk orang yang mempunyai family yang besar. So tepi ni kita boleh utiliskan ruang ni untuk bersantai, ataupun nak buat
sikit decoration untuk anak-anak main pun boleh. Sebab saya kata rumah ni sesuai untuk orang yang punya family yang besar, bukan family yang kecil. Kalau family yang kecil pun sesuai. Mungkin ada guest yang selalu datang, saudara mara yang almost every week datang. So pun boleh. Tapi kalau yang macam saya, orang yang macam saya yang jarang family datang dan family pun agak jauh, okay, so mungkin kurang sesuai lah. Sebab anak seorang bilik banyak-banyak nak buat apa? Jadi macam tu je lah. Okay. Tapi terpulang kepada tuan puan, kalau berminat pun boleh kontak saya. Ni adalah taman yang dia buat. Okay. So dekat sini, sebab since tanah dia 16,000 square feet, so memang sangat banyak yang kita boleh utilize. Okay, sama ada nak extend rumah, kalau perlu, mungkin anak tuan puan 8 orang, 9 orang, okay, pun boleh. So macam sini, dia buat as a garden. Lepas tu ada satu gazebo kecil dekat sini. Okay. Sini gazebo kecil untuk minum kopi, okay, sambil tengok pemandangan-pemandangan yang menghijau, dan agak nampak macam hutan sikit, tapi kemas. Okay, ni dia. Cantik gazebo ni. Rasa macam dia pakai macam, saya tak pasti, saya rasa macam bukan plastik, tapi something yang similar lah dengan plastik, tapi dia bukan plastik. Okay. Okay, tanah dia sampai sini tuan puan. Okay, sampai sini 16,000 square feet, memang besar. Okay, jom kita tengok pemandangan daripada sini. Sekejap, saya upkan kamera. Yes, ini adalah rumah yang bakal menjadi milik tuan puan yang tengok video saya. Kalau belum ada rezeki, tak apa, kita doa sama-sama supaya kita ada rezeki untuk memiliki rumah yang macam ni, insyaAllah. Okay, dekat luar ni juga dia ada kolam ikan sebenarnya. Ni sini. Okay, tapi dia buang semua ikan, okay, sebab ada isu semua mati hari tu apa semua. So dia buang dan dia tengah face on the maintenance lah. So ni pun dia tak kemas lagi lah. Tapi mungkin tuan puan boleh letak ikan kesukaan tuan puan, mana tahu kan. Okey, ni bahagian luar dia lah, bahagian kolam saja, bukan luar yang belah tepi, belah kiri, belah kanan, belum lagi. Ini bahagian belakang saja. Sebab rumah ni dia banyak ruangan di belah belakang. Okay. Ni dia letak macam store lah untuk barang-barang yang digunakan untuk maintain rumah ni. So dia letak kat sini. Termasuk dengan ada lagi apa, kereta tolak. Yes. So ni bahagian tepi dia lah. Okay. Ni rumah sebelah punya. Bukan rumah ni punya, rumah sebelah punya. Tapi cantik tuan. Cantik. Kalau datang waktu pagi, kalau saya lah, macam pagi macam saya datang awal. Sekarang ni pukul 9.30, saya sampai tadi 8.45. Okay. Saya rasa macam peaceful lah kawasan ni. Memang tenang sangat. Jom kita naik, ikut sini, ikut deck. Ni consider as a deck lah. Okay, so kita nak ikut sini. Dan pemandangan dia memang sangat-sangat cantik pada saya. Bukan cantik sikit, sangat cantik. Yelah dengan dia maintain. Tapi saya tahu mungkin ada kalangan viewer saya yang akan cakap macam tak maintain sebab tak cat. Yes, dia belum cat lagi. Tengah planning, if not my mistake. Okay, dia orang tengah plan untuk cat. Okay. Cuma bila saya tak pasti. Cuma saya difahamkan dia orang plan nak cat lah. Okay, ni belah luar. So kita jalan belah luar dulu sebelum kita masuk ke dalam rumah. Okay, ni sebelah tepi dia. Kalau daripada arah saya sekarang ni, belah kiri lah. Pun dia letak macam tanaman-tanaman sikit, pokok-pokok kat sini. So tak adalah nampak macam kosong sangat. Okay. Konsep di Teratai Villa ni, rata-ratanya villa ataupun banglo di kawasan sini memang dia berkonsepkan hijau. Okay.
konsep dia green sebab tu nampak banyak pokok. Tapi tuan-puan kena ingat, bila banyak pokok, banyak benda lah kena maintain. Itu saja. Okey, ni belah sini. Tarik nafas. Okey. Okey, ni pun boleh naik lagi ke atas. Okey. Dia boleh naik belah sini, belah luar. Okay. Yang ni belah dalam sikit. Yang belah sana definitely betul-betul belah dalam lah. Okey. So, katakanlah tuan-puan ada guest yang datang. Tapi tak bermalam, maybe hanya untuk party, might be. Okay. Boleh gunalah pintu-pintu ni semua. Okey, boleh buka. So boleh gunalah sini. So dia tak adalah masuk dalam rumah. So dia straight away turun ke bawah, ke tempat swimming pool. In case kalau nak buat party, kalau saiz sebesar tadi tu dia punya deck, boleh buat party untuk happy birthday apa semua. Lebih kurang dalam 50 orang. Okay. InsyaAllah 50 orang tu cukup. Yang ni sekejap saya turunkan kamera. Okay, kalau yang ni kita akses daripada luar tadi, naik tangga ni. Kalau belah dalam sikit sini, kalau belah dalam betul, dia akan guna tangga belah dalam rumah. Okey, jom. So dia akan sampai dekat car porch punya area. Okey. Ni main entrance untuk rumah ni lah. Okey. Bila tuan-puan datang ataupun ada guest, okey. Ni adalah car porch dia. Saya letak situ, kereta senang nak keluar. Kalau letak dalam sangat payah. Okey. Ni car porch dia. Boleh muatkan 4 hingga 5 buah kereta, bergantung pada saiz kereta tuan-puan. Sini. Nak tengok luar tak? Jomlah kita tengok luar lah sekejap. So dia rumah ni, dia facing kawasan green, hutan. Kalau belah sini lah, belah belakang dia tak ada blocking, so memang cantik. Ni lah kawasan dia. Sebab tu saya kata kawasan ni tenang. Pukul 9.30 ada bunyi cegerik lagi. Okey, jom. Tadi kita pergi ke belah kanan. Sekejap saya tengok boleh lalu tak belah kiri. Okey. Belah kiri. Okey, hanya belah bawah saja yang boleh lalu. Bukan daripada floor ni lah. Okey. Hai bang. Okey bang. Lampu tutup belum lagi. Nanti saya tutup bang. Okay. Abang ni dia jaga rumah ni lah. Okay. So bahagian luar ni macam-macam kita boleh buat. Okay. Kalau katakanlah tuan-puan suka bawa basikal ke, boleh parking dekat sini. So kita tak kacau kawasan dalam rumah. Yes, definitely untuk rumah yang bersaiz 8,000 square feet dan land area 16,000 square feet. So memang sangat besar. Okay. So jom kita masuk ke dalam rumah. Okay. Ini adalah main entrance untuk rumah ni. Kalau tuan-puan duduk rumah ni lah. Okay. Untuk floor ni, kita nak pergi kiri kanan dulu. Kalau sunnah ikut kanan, tapi kanan tangga. Tak apalah, kita lalulah belah kiri dulu. Okey. Ini bilik pertama, okay, dalam floor ni. Okay. Okey, kita buka lampu sikit, nampak terang-terang. Okey. Ni bilik pertama untuk floor ni lah. Okay. Dia ada 2 bilik tak silap saya. 2 ke 3? 2. Yes, 2 bilik. Okay. So, memang luas. Okay. Dan dia dah siap built-in kabinet. Okay. Jadi tuan-puan tak perlu nak fikir pasal kabinet. In case, saya faham, mungkin tak cukup. Okay. Kita boleh utilisekan bilik ni. Okay. Tak ada masalah. Kita boleh make over balik. Nak letak kat mana. Okay. Tepi ni boleh. Okay. Ataupun sana ada ruang kosong sebelah almari tu pun boleh. Okay. Dan ini adalah view dari bilik ni. Yes. Ya tuan-puan. Ni view dia. Nampak kolam kita kat bawah. Straight nampak. Saya rasa dekat atas tu yang belah sana nampak kereta lalu lalang. Saya tak pasti tuan-puan nampak tak. Saya rasa tak silap saya itu adalah dash. Okay. Tapi memang tak ada blocking kawasan ni. Okay. So straight je nampak dash. Okay.
Okay. So, okay, dia kunci. Saya tak boleh nak keluar. Okay. Tak apa. So, ini adalah dia punya bathroom. Okay, ini bathroom dia. Okay. Ini bathroom dia. Okay. Bilik ni ataupun bathroom ni, okay, sama besar dengan bilik rumah saya. So memang besar lah dia punya bathroom. Tengok, siap ada glass apa semua. So cantik rumah ni sebenarnya. Cuma kena retouch up balik, retouch up on the simple thing, bukan benda yang terlalu heavy lah. Okay. So jom kita pergi ke bilik yang seterusnya. Okay. Ini satu bilik. Okay. Sebelah sana ada lagi satu bilik. Oh sorry, maafkan saya, bilik ni, floor ni ada 3 bilik. Bukan 2 tapi 3. Okay. Ni. Okay. Okay. Bilik ni dia agak kecil sikit. Okay. Tetapi dia terpulang pada tuan-puan. Macam sekarang, macam sini dia letak single. Tapi bilik ni dia muat je queen. Tak ada masalah, boleh letak queen. Okay. Satu lagi sampai sini lah saya rasa. Sampai sini. Okay. Dan dia ada wardrobe ni. Okay. Dan ini adalah bathroom dia. Okay. Okay. Ini bathroom dia. Cantik kan. Tak banyak benda nak kena buat. Okay. Ni memang built-in dia punya wardrobe. Okay. Dan view dia pun sama. Belah sana lah. Okay. Belah yang tak ada blocking. Okay. Dia ada beranda sebenarnya belah sini. Ini satu. Okay. Dan ini pun lagi satu bilik. Okay. 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 Ini lagi satu bilik. Cumanya bilik belah sini dia tak facing lah belah yang swimming pool tadi. Dia facing belah depan. Okay. Ni pun dah ada wardrobe. Okay. Dan ni wardrobe. Okay. Memang dia letak katil queen. Okay. Astaghfirullahaladzim, tak jumpa kat mana dia punya tengah. Okay, tak apa. Macam gini. So yang ni dia facing lah belah sini, belah green, hijau. So pada saya, rumah ni dia ada 2 jenis view, iaitu belah yang blocking tu tak adalah blocking, dia sebenarnya belah green. Okay. Dan lagi satu belah yang swimming pool, yang kosong, lapang macam tu. Bilik ni dan bilik tadi dia akan berkongsi toilet yang sama. Okay, yang ni. Okay. Bathroom yang sama. Yang ni dia share lah. Dia tak ada bathroom dia sendiri. Untuk dua-dua ni dia akan share yang ni satu. Okay. Okay. So ini adalah chandelier tuan-puan. Dia letak macam ni, tapi tuan-puan mungkin ada cerita rasa yang lain. So boleh letak, since dia adalah high ceiling. Daripada bawah nampak tak? So memang sangat tinggi. Yang dia kunci tadi, yang saya kata ada bilik sana yang saya masuk tu, okay, dia ada beranda sikit, tapi dia letakkan aircon lah. Okay, aircon apa semua, aircon punya kompresor dia letak kat luar. Okay, situ. So jom kita naik ke tingkat atas dulu. Ni belum atas lagi, ada lagi atas. So kita naik atas dulu sebelum kita turun ke bawah. Okay. Doakan bateri saya dan memory card saya dapat bertahan for a few more minutes. Okay. So kita naik atas. Okay. Ini di bahagian atas. Okay. Ini bahagian atas. Bahagian atas ni dia ada lagi 2 bilik. Okay. Tapi dekat atas ni dia buat macam pantry kecil. Okay. So dia letak tabletop lah. Okay. Kan sebabnya. Dan ini di bahagian bawah. So kalau saya sendiri pun dekat atas ni saya malas turun bawah. So saya akan letakkan conway, everything benda yang simple dekat atas ni. So saya tak perlu nak turun bawah. Okay. So kita masuk belah kanan dulu. Okay. Ni dia tak buat sebagai bilik tidur, tetapi boleh gunakan sebagai bilik tidur. Okay. Yang ni dia buat sebagai bilik untuk, boleh gunakan sebagai bilik untuk study, gym,
entertainment room, macam-macam. Ataupun cuma nak letak wardrobe je dalam ni. Untuk baju-baju yang dah lama tak pakai pun boleh. So inilah. Okay. Jadi ni adalah pintu wardrobe ni. Dia tercabut. So dia letak sini. Okay. So jom. Okay, saya tak berani nak buka sebab saya tak pandai. Okay. Tapi tak apa. Dia masih ada berandang dekat sini. So, tapi kawasan sini adalah open ya. Dia tak ada gelas dekat atas. Okay. Kalau nak lepak kat sini pun boleh. Nak buat table coffee pun boleh. Ataupun tuan-puan yang rasa nak renovate, jadikan dia sebagai jacuzzi, letak jacuzzi kat atas ni pun boleh. Tapi yang tu kena dapatkan pendapat orang yang lebih pakar. Okay. So sini ada satu lagi ruangan. Okay. Ada satu lagi ruangan. Boleh gunakan untuk apa-apa tujuan. Tapi kalau dah bilik tadi saya jadikan sebagai workstation saya. Okay. Sini mungkin saya akan letakkan mainan anak-anak saya. Kalau tak nak turun bawah lah. Sebab ialah saya family kecil. Kalau family yang besar, kat sini kita boleh letak wardrobe untuk buku anak-anak. Okay, dekat sini. Okay. Tapi ini yang tadi ni bukan ruang tamu ya. Bukan. Okay. Dan ini adalah master bed. Okey, master bed kita special sikit. Okey. Ini adalah master bed tuan-puan. Okey. Dia letakkan king, king size. Saya rasa king size bukan queen. Kalau saya salah, maafkan saya ya. Dia letak king dan yang panjang tu adalah wardrobe. Okey, bathroom dia di sebalik pintu sini. Okey, ini bathroom dia di sebalik kaca, di sebalik cermin. Ini bathroom dia. Bathroom dia luas tuan. Ini bathroom dia. Okay. Tapi yang menariknya pasal bathroom dia ni, untuk bilik master ni, pada saya menarik sebab dia ada macam open dekat sini. Sini. Okay. So boleh menghirup udara luar daripada dalam bilik air. Tak adalah macam tu. Tapi dia buat open macam ni. Dia ada selang-seli macam ni lah. Okay. Bathroom dia luas. Okay. Cuma dia tak letakkan bathtub saja. Tapi boleh letak. Bukan tak boleh, boleh. Muat. Cuma tak letak. But in case kalau tuan-puan rasa nak letak bathtub lah. Okay, bathtub murah sekarang. Tak sama macam dulu. Dulu mahal, sekarang murah dah. Okay. Dan view daripada katil ni, sebab bilik dia panjang sampai belakang. Okay. Sini. Okay. So bangun pagi kita tengok, wah hijaunya. So memang cantik lah. Ni pun nak extend lagi pun boleh jika perlu. Tapi bergantung kepada usage dan decoration tuan-puan. Perlu extend ke tak extend. Macam tu lah. So dia tak sama. Usage kita tak sama. So yang ni dia straight lagi sampai belakang. Ni ada ruangan. Masih lagi dalam bilik master bed, okay, untuk letak TV dan boleh letak sofa lah kalau nak. Macam ni dia letak macam ni je. Macam saya tak tahu ni nak panggil sofa ke tak. Saya tak panggil sofa lah, tapi ada tempat duduk lah. Okay. Tapi boleh letak sofa satu set. Besar ni tuan-puan. Kalau rumah teres ni lebih kurang suku lagi. Yes, ruang tamu rumah teres. Besar. Okay, ataupun satu bilik. Ini ruangan satu bilik. Untuk ruang tamu dalam master bed saja. Ataupun tuan-puan tak suka view tadi. Tak suka, aku tak nak tengok hijau pagi-pagi. Aku nak tengok open lapang. Okay, boleh tukar. Katil daripada belah sana tadi letak sini. Okay, dan sini pindah ke belakang. Pindah ke depan. Tak ada masalah. Sebab sini view dia mahala ke sana. Yang ada swimming pool apa semua. Okay. So, terpulang kepada decoration tuan-puan. Di sebelah tepi pun ada view swimming pool. Sekejap turun bawah sikit. Macam ni. Pun ada view swimming pool. Bergantung kepada decoration tuan-puan. Nak yang macam mana. Sebab
Ni memang boleh buat. Okey. So, ni bahagian paling atas, top floor. Okey. So, jom kita turun ke bahagian bawah. Okey, yang ada dapur apa semua. Okey. Tutup dulu lampu-lampu. Okey. Jom kita turun ke bahagian bawah. Let's go. Okey, ni bahagian ruang tamu, bahagian bawah tadilah. Okey. Ini bahagian ruang tamu. Okey. Sebab rumah ni digunakan sebagai homestay dan terlalu banyak ruang, okey, jadi dia tak letaklah sofa kat sini. Tetapi tuan-puan boleh letak, kalau tak nak crowded, letak satu set. Okay. Kalau rasa macam ruang tu kosong, boleh letak dua. Terpulang. Kalau saya tak suka ruangan yang crowded, so mungkin saya akan letak satu. Sebab di bahagian sini, dah ada satu. Jadi pada pendapat ni, pendapat peribadi. Macam saya cakap, decoration ni macam makanan. Mungkin saya nak makan mi goreng, tuan-puan nak makan nasi lemak. So berbeza. Okay. Tapi untuk ruangan ni, okay, ruangan yang kosong ni, sini, yang ada permaidani ni, saya akan letakkan satu je cukup lah. Sebab sebelah ni dah ada. Itu pulang lah. Kalau tuan-puan kata, selera aku suka lah. Okay, boleh je nak letak 2, 3, terpulang. Okay. Ni dia letakkan TV. So dekat sini, di bahagian yang ada chandelier tadi. Okay. Kita nak tengok mana dulu? Since kita dah dekat tengah, tak apa, kita tengok dining dulu. Okay. Ini adalah dining area. Okay. Dining area ni sama besar lah macam tadi. Macam ruang tamu tadi. Ni dining area lah. Okay. Dining area dan dry kitchen. Ni bukan wet, ini dry. Okay, ni dry kitchen. Tapi setup dia adalah setup homestay, so dia akan letak kat sini semua. Tapi kalau setup peribadi, as for your own usage, yes, sini adalah ruangan untuk dry kitchen. Okay. Syok kalau makan sini sambil-sambil tengok pemandangan di luar, okay, iaitu di sebelah open yang ada swimming pool tadi. Okay. Cantik, seronok. Memang saya pun suka. Okay. Ni dia punya wet, dia punya dry, minta maaf. Dia punya dry. Okay. Dan pergi ke belakang sikit. Dan ini adalah wet kitchen. Okay. Ini adalah wet kitchen. Okay. Dan dekat dengan wet kitchen, dia ada laundry. Okay, ni laundry area lah. Okay. So macam-macam kita boleh letak kat sini. Laundry, sebab tu dia punya atas ni open. Dia tak adalah open sebenarnya, tapi ada glass lah. Sebab memang dia buat untuk laundry. Okay. Ada grass carpet dekat sini. Sekejap saya turun kamera sikit. Okay, ni grass carpet. So boleh mesin basuh, jemur baju semua kat sini. Okay, tak perlu dekat luar. Okay. Dan ada ruangan lagi belah tepi sini. Tepi sini, sekejap saya tunjuk. Okay. Ini ruangan yang kita mahu. Okay. Sini memang tempat untuk bermain, definitely. Yang ni bukan longkang je, tuan-puan. Sini sebenarnya adalah fish pond, okay, untuk letak ikan. Okay, dia buat macam ni. Cantik, tuan-puan. Tuan-puan bayangkan tempat bermain kat sini. Sini boleh buat futsal kot. Bukan yang besar sangat, tapi yang kecil, sekadar nak main 2 orang. 2 orang player boleh. Cuma kena yang gelas tu kena ganti dengan simen batu-bata lah. Akan pecah kerang. Okay. Tapi ruangan dia luas. Cantik. Boleh buat futsal indoor. Cuma perlukan sikit penambahan, iaitu kena samakan dia punya floor apa semua. Yes, and then ratakan semua. Yes, boleh buat. Dan tutup balik semua kolam ikan ni. Okay. Sini. Ni decoration dia. Dan belakang tu masih ada ruang. Belakang tu masih ada ruang, tapi dia buat pintu. Okay. Ataupun tuan-puan suka berjemaah, mungkin. Okay. Suka berjemaah, okay, dan suka panggil orang datang untuk baca Yasin ke, ataupun buat tazkirah usrah di rumah. Sebab saya jumpa ada pembeli ataupun penjual yang macam tu. Memang dia buat satu bilik khas besar untuk orang datang usrah ke rumah dia. Yes, ada pun boleh buat.
kat sini. Sebab apa? Dia boleh akses melalui pintu sini. Okay. Sekejap saya buka pintu ni. Dia boleh akses melalui pintu sini. Pintu yang saya naik tadi. So dia tak perlu masuk dalam rumah. Terus datang sini. Macam tu. So boleh buat usrah. Yalah, kita ni cari harta ni untuk selain daripada untuk kegunaan keluarga, untuk kita tanam saham di akhirat sana. Okay. Boleh guna bilik ni nak buat usrah. Sebab memang luas. Bilik ni saja kalau buat usrah ataupun untuk majlis bacaan Yasin dan sebagainya, okay, untuk tujuan keagamaan, boleh memuatkan sehingga 40 orang. Okay, tak crowded. Untuk bahagian ni sahaja. Cumanya kena dekor sikit balik lah. Kena buat penambahbaikan macam saya cakap. Yang ni kena revamp balik, sama ada nak turunkan ataupun nak naikkan sama floor dengan sana pun boleh, tak ada masalah. Sebab sana pun masih lagi tinggi, pun boleh terpulang. Tapi boleh buat. Okay. So jom kita tengok bilik pula. Tengok apa yang ada kat dalam bilik sini. Sebab sini ada bilik. Okay, sebelum saya lupa, ini adalah bedroom. Kita tengok kunci dah. Kalau kunci saya tak boleh masuk lah. Okey, boleh masuk alhamdulillah. Ini bedroom. Okey, tapi dia gunakan sebagai inilah as a store lah, sebab penjaga tak duduk sini. Okey, ini bedroom. Okey, dan dia ada bathroom dia sendirilah. Okey, yang ni. Tapi memang tak pakai. Sebab dia guna sebagai store sahaja. Untuk letakkan barang-barangan homestay. Tapi kalau tuan-puan beli, bolehlah letak maid kat sini. Kan? Okay. So, dekat floor ni juga, okay, ni floor daripada basement tadi, daripada basement tempat panggil kereta, ni adalah yang ke bawah lah. Okay. Yang bawah dia lah, dia ada powder room. Ni powder room. Ni bukan bathroom tapi powder room. Okay. Masih lagi elok, cantik dan kemas. Okay. Yalah, ada gas nak masuk sekejap lagi. Ada gas nak masuk sekejap lagi pukul 3. So, saya kena cepatlah sikit. Ni pintu untuk keluar ke depan tadi. Sini. Okay. Aras yang sama dengan bilik tadi. Okay. So, sini. Dan dia ada satu bilik. Yes. Dia ada satu bilik, tuan-puan. Okay. Ni adalah bilik dia. Untuk orang yang berusia macam saya, okay, dah tua dah saya ni, dah 30 dah. Untuk orang yang berusia macam saya, okay, untuk senang bergerak dan memang dah tak bekerja, okay, saya masih bekerja alhamdulillah, dan tak bekerja mungkin dah uzur ke apa semua. Belum uzur tapi mungkin untuk memudahkan dia, boleh gunakan bilik ni. Okay. Okay, sini, dan dia ada wardrobe. Cuma dia menghadap belah sana lah, belah blocking. Okay, dan ini adalah bathroom dia. Okay, bathroom dia luas juga. Yang hitam-hitam ni adalah dia punya tiles dia yang jenis macam ni. Okay, so ini adalah shower area dia lah. Okay. Okay, sini. So, jom kita turun ke last floor. Okay, untuk rumah ni. Okay. Okay, tangga dia pun cantik lagi. Tangga dia pakai kayu tau. So, masih cantik. Okay, ini adalah last floor, iaitu bilik. Bilik pula, tingkat aras yang terakhir di bawah. Bukan ke atas, di bawah. Okay. So, first kita akan tengok sini dulu. Okay. Ruangan bilik ni. Okay. Okay, sini. Ruangan bilik ni. Bilik ni pun besar, tuan-puan, ya Allah. Ni bilik ya. Okay. Nampak tak? Dia boleh letak dua queen. Dua queen, dua king saya rasa. Okay. Memang besar. Untuk sini. Okay. Memang besar. Okay. Dan dia letakkan wardrobe straight belah sana. So memang cantik lah. Okay. Tapi kalau saya pergi rumah yang lain,
bilik ni dia tak jadikan bilik tapi dijadikan entertainment room. Sebab tu saya kata decoration bergantung kepada usage kita tak sama. Ada orang mungkin anak tak ramai, so bilik banyak-banyak, dia buat satu bilik gitar, satu bilik untuk home theater, satu bilik untuk study, satu bilik untuk workstation. Yes, beza. Kalau orang anak ramai mungkin dia gunakan semua bilik ni untuk tidur. Okey, ini adalah bathroom dia. Bathroom dia agak kecil lah compare dengan bilik-bilik bathroom dia yang lain. Yang ni kecil sikit, tapi still usable, masih cantik dan praktikal. Okay. Ni kalau nak tengok view daripada bilik ni, cantik ya Allah. Cuma bukan rezeki kita lagi. Bukan rezeki kita, bukan rezeki saya lagi. Tak tahulah. Okay, next 10 years ke 20 years, wallahualam, siapa tahu. So jom kita pergi bilik sebelah. Ni satu bilik, sebelah ada lagi bilik tuan-puan. Sebab tu saya kata rumah ni sesuai untuk orang yang mempunyai family yang besar. Okey, bilik sebelah ni dia kecil sikit. Dia kecil sikit pada yang tadi. Bukan kecil sangat, kecil sikit. Ni bilik bawah. Bilik bawah, bilik sebelah, minta maaf. Tarik nafas sekejap. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ini bilik sebelah dia. Dia ada wardrobe. Tapi kalau saya, ni saya, sebab saya tahu mungkin satu bilik besar ni akan ada seorang yang duduk. So saya akan letakkan katil saya di sebelah sana. Dan sini saya akan letakkan wardrobe. Ataupun lagi satu TV untuk saya tengok. Tapi tak praktikal pula kalau belah sana. Sebab apa? TV saya tak nampak TV. So mungkin wardrobe belah sini juga, dan sana saya akan letak TV. View sama. View menghala ke kolam dan kawasan garden. View sama. Ni view. Kolam dan kawasan garden. Nampak tak tuan-puan? Ya Allah, besarnya bilik. Dan ini adalah bathroom dia. Bathroom dia besar pada yang tadi. Tapi dia gunakan konsep tiles yang sama lah. Tiles yang kali hitam ni. Ni besar. Jom kita pergi keluar balik tempat di mana video ini bermula. Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahu juga, kat sini dia ada letak satu pantry kecil. Nampak tak? Satu pantry yang kecil. In case, macam saya mention tadi lah, kalau saya sendiri pun saya malas nak turun naik. Saya tak cakap orang lain, saya sendiri. So letaklah Coco Kowe lagi satu kat sini. Coco Kowe, ada apa lagi satu? SK Magic. Kita pula bantu mana satu. Boleh letak dekat sini. So tak adalah nak naik turun atas lalu. TV pun dah ada apa semua. So yes, sini. Dan ini adalah ruangan kosong. Dia bukan kosong sebenarnya. Dia bukan bilik. So boleh consider as a ruang tamu di bahagian bawah. Dekat sini. Boleh buat. So macam saya cakap, kita buat parti. Tak adalah parti sebenarnya, majlis kerajaan ataupun gathering dengan family dekat kawasan sini, dengan kawan-kawan. Dan sini bahagian indoor yang kita boleh gunakan suatu parti itulah. Cuma bahasa mudah saya sebut parti, tapi bukan parti club tu. Sebab kawasan ni tak boleh bising sangat. Dan ni ada satu lagi dia punya bathroom. Sebabnya lepas daripada mandi swimming pool, so boleh masuk sini lah. That's why dia buat satu bathroom dekat bawah, dekat bahagian sini. Ni kawasan dia. Dan ini adalah entrance dia. Untuk pergi keluar lah. Yes, matahari dah terang, terpacak. Sebab saya buat video awal. Kalau tak, pening kepala. Sebab terlalu panas. Terlalu panas sebab sekarang ni musim panas. Dia musim panas pagi, lepas tu petang dia hujan. Alhamdulillah kalau dapatlah satu.
Okay, so kita dah tour dah 4-story villa di Kayangan Heights. Okay. So sekiranya tuan-puan memerlukan khidmat ejen hartanah, boleh kontak saya dekat bawah ni, nombor telefon saya. Dan sekiranya tuan-puan berminat dengan banglo villa ni, boleh kontak saya juga dekat bawah untuk saya bantu, untuk saya bawa ke private showing ataupun private session viewing. Okay. Saya Saiful Sufian dari MN Associate. Have a good day. Assalamualaikum.